uh, pencabulan hak asasi manusia. Di antara nilai paling nikmat yang kita rasakan adalah kebebasan. Dan kita tidak tahu makna kebebasan sehinggalah kebebasan kita dirampas cara tidak adil, cara kita tidak boleh membela diri, cara kita difitnah, cara keluarga kita difitnah dan sebagainya. Jadi saya menganggap bahawa di antara nikmat terbesar dalam hidup saya adalah selepas ditahan selama 2 tahun lebih tanpa bicara dan dibebaskan. Dan kebebasan itulah satu nikmat dan nilai yang cukup bermakna. Dan di antara nilai kehidupan yang sangat besar bagi saya, bagi setiap manusia adalah kebebasan. Kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk memberi pandangan, kebebasan untuk bercakap, kebebasan untuk bersuara dan seumpamanya. Jadi di sinilah saya melihat bahawa persoalan hak asasi manusia tidak diberikan penumpuan yang sewajarnya di negara kita. Persoalan yang berkaitan dengan hak bersuara, hak memberi pandangan, hak mengkritik, hak menegur, hak berhimpun tidak diberikan satu pandangan yang wajar oleh rakyat di negara ini. Oleh kerana itu saya menulis dari perspektif yang lebih luas, perspektif Islam, perspektif demokrasi dan perspektif hak manusia, dan saya mendekati tajuk ini dengan pendekatan perbandingan, melihat daripada perspektif Islam, kemudian perspektif Barat, kekuatan-kekuatan hak asasi manusia dan amalan demokrasi Barat, dan di manakah teras kebebasan dan prinsip keadilan yang hendak dibawa oleh Islam. Jadi di sini saya cuba paparkan satu pendekatan yang bersepadu dan cuba menyeluruh dan melihat perbandingan kekuatan-kekuatan di antara hak asasi dan amalan demokrasi politik Islam dan Barat. Terima kasih Saudara Syahri. Okey, itu dia mukadimah, soalan mukadimah. Okey, hari ini bersama kita pada mereka yang baru sampai, pengunjung-pengunjung baru sampai ke pameran buku Fair FPH ini. Petang ini kita ada diskusi buku atas nama buku tajuk Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Kita bersama penulis buku tersebut untuk membicarakan secara meluas tentang konsep, kandungan dan falsafah buku ini. Jadi kita raih-raihkan penulis pengunjung-pengunjung untuk bersama kita sedikit masa dan tempoh sejam ini untuk mendengar sendiri daripada mulut penulis sendiri apa kandungan dan konsep yang diketengahkan dalam buku ini. InsyaAllah buku ini ada dijual di pameran buku ini sendiri, MPH ini, dengan harga RM18 ya. Dan boleh didapati, dan kalau siapa yang berminat untuk mendapatkan autograf daripada penulis sendiri boleh selepas habis kita tamatkan sesi diskusi buku ini. Saudara Syahri, okey, yang berhormat, senang panggil yang berhormat boleh lah kot. Kita kenal yang berhormat hari ini. Okey, saya ulang di peringkat awal saya sebut kita ada pelbagai konsep sistem kenegaraan. Kita ada demokrasi, kita ada sosialis, kita ada raja mutlak ya. Cuma sebahagian besarnya sekarang hari ini dipamerkan pada kita adalah demokrasi yang popular. Semua tahu demokrasi. Cuma dalam konteks hak asasi manusia, mengapa kita pilih hak asasi manusia lebih sesuai dalam sistem platform berasaskan sistem kenegaraan demokrasi berbanding dengan sistem-sistem lain? Apakah sistem sosialis tidak sesuai, ataupun sistem beraja diamalkan juga sebagai negara-negara yang hari ini ada lagi mengamalkan sistem beraja seperti Tibet dan seumpamanya, tidak sesuai diamalkan hak asasi manusia? Mengapa pilih sistem kenegaraan demokrasi? Pada dasarnya demokrasi berarti pentadbiran dan pemerintahan untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat. Jadi bermakna satu dasar berteraskan kepada kesamarataan manusia sesama manusia, dan prinsip ini memang pada dasarnya berteraskan tema yang sama ada kita melihat ditunjukkan oleh ideologi liberal, sosialis, komunis ataupun Islam. Pada dasarnya iaitu demokrasi adalah pemerintahan yang menegaskan kesamarataan di kalangan manusia. Tetapi sudah pasti evolusi dan prinsip-prinsip nilai berbeza. Prinsip nilai-nilai yang berbeza. Kalau kita melihat tanpa mengira agama, tanpa mengira nilai dan sebagainya, maka demokrasi adalah satu sistem pentadbiran pemerintahan yang hanya mengkoordinasikan, menyelaraskan kuasa pemerintah dan kuasa rakyat. Jadi maknanya demokrasi yang seimbang adalah demokrasi di mana pemerintah mempunyai bidang-bidang kuasa tertentu untuk mentadbir, tetapi tidak mengungkung, tidak mengawal. Dalam konteks bahasa Inggeris, government is not total. Kerajaan bukan secara keseluruhannya. Dan dalam suasana itu dia memberikan ruang yang agak luas bagi rakyat bergerak berdasarkan idealisme,
prinsip, kepercayaan, dokongan dan pertemuan di antara keselarasan kuasa pemerintah dan suara rakyat, itulah yang dikatakan demokrasi. Jadi maknanya kalau itulah, maka kalau kita tengok Islam sesuai, kalau kita tengok liberal kapitalis pun sesuai, sosialis pun sesuai. Tetapi maknanya oleh kerana pemerintahan ini dia akhirnya ditunjang oleh individu, oleh pemimpin, oleh manusia yang mempunyai sistem kepercayaan, agama, ideologi, itu yang membezakan. Jadi maknanya kalau kita bercakap tentang demokrasi, demokrasi adalah satu sistem yang sebenarnya berlaku perkongsian kuasa di antara rakyat dan mereka yang diamanahkan untuk mengurus dan mentadbirkan urusan rakyat.